بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك السلطان النصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita menunaikan tanggungjawab kita, menunaikan solat fardu Jumaat. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung pembacaan kitab kita, kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Masail, syarah kepada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Baina Usuluddin wal Fiqhi wat Tasawuf, yang dikarang oleh Al-Habib As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sambung bacaan yang kita baca pada pagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan satu kefarduan di atas tiap-tiap orang Islam, kata Nabi. Dan maksud atas tiap-tiap orang Islam iaitulah kepada orang lelaki termasuk juga orang perempuan. Dia dituntut supaya mempelajari ilmu. Tuan-tuan, apa ilmu yang dia nak kena pelajari? Maka dia kata dekat sini, al-ilmu ma kallafa al-'abdu al-'aqilu al-balighu ay ya'mala bihi. Dia kata maksud menuntut ilmu dekat sini adalah ilmu-ilmu. Ma kallafa al-'abdu, apa-apa yang dibebankan di atas setiap hamba
Al-aqilu, yang dia itu berakal. Al-balighu, dan juga dia itu telah baligh. Ayya'mala bihi, dan hendaklah dia beramal dengan ilmu tersebut. Tuan-tuan, maksud hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridah, menuntut ilmu dia merupakan satu kefarduan. Tuan-tuan, kefarduan ini dia merupakan satu kefarduan yang sering dilupakan oleh kita manusia, sehingga kita tidak mengambil peduli bagaimana keadaan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tak ambil peduli bagaimana agaknya ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ambil peduli bagaimana akhlak kita dan bagaimana keadaan hati, yang mana hati tersebut dia merupakan tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka disebut oleh Nabi SAW, dia merupakan satu kefarduan untuk orang-orang Islam itu dia menuntut ilmu. Ilmu apa dia? Kallafal abdu, iaitulah apa-apa yang Allah tuntut daripada manusia. Dan tuan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut daripada manusia dan wajib semua manusia kena belajar benda ni ada 3. Dan tuan, ni sedikit ulangan yang kita baca kitab ni pada pagi tadi. Dan tuan, yang pertama sekali wajib dia belajar bagaimana dia nak mengesahkan Allah, bagaimana dia nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia nak menyelamatkan akidah dia bila mana esok pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tu benda yang pertama sekali. Dan tuan, bukti manusia dia tak peduli berkenaan dengan ilmu-ilmu ini, kita tengok di Malaysia kita sendiri. Tuan-tuan, ada tak orang yang berakidah selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah? Ada, tuan-tuan. Bukan sedikit, dia di dalam jumlah yang begitu ramai dan juga banyak. Tuan-tuan, ni membuktikan betapa kita tak ambil peduli bagaimana cara untuk kita mengesahkan Allah, bagaimana nak menyelamatkan akidah dan iman nanti bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, satu perkara yang perlu kita ingat, bahawa manusia tidak boleh, tidak mau tak mau, dia pasti akan mati. Mau tak mau, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang mempunyai roh maka pasti mereka merasai mati, kata Allah. Tuan-tuan, bila mana manusia itu mati, yang ni menjadi problem, yang ni menjadi masalah. Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala kata wa innama tuwaffawna ujurakum, Allah menyempurnakan segala balasan-balasan dia kepada kamu, kata Allah. Tuan-tuan, bila manusia mati dan dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi kalau dalam soal-soal yang lain, soal macam mana nak memperbanyakkan harta, manusia reti. Walaupun dia tak mengaji tinggi, tapi dia reti. Tuan-tuan, walaupun dia bukan Perdana Menteri, tapi sembang politik ni, tuan-tuan, macam dia duduk dalam parlimen. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, padahal dia tak tahu duduk perkara pun, dia pun hanya menerima maklumat-maklumat daripada orang. Tuan-tuan, tu tak apalah. Tapi ni benda yang dituntut sangat-sangat kepada kita. Kerana apabila betul 3 perkara ni, tuan-tuan, betul pada akidah dia, betul pada fiqh dia, betul pada tasawuf dia, tuan-tuan, orang ni
Tuan-tuan, orang ni reti macam mana dia nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebagai contoh, orang yang bila mana dia belajar ilmu tauhid misalnya. Tuan-tuan, dalam ilmu tauhid kita diajak oleh ulama bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia tidak pernah serupa dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan, maka nak beritahu dekat sini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada pun yang menyerupai dia ataupun dia menyerupai sesuatu. Tak ada. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala kata laisa kamithlihi syai'. Allah itu dia tak pernah serupa dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan, kalau dia ada ilmu bagaimana cara untuk dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia reti bagaimana nak beramal dengan ayat ni. Laisa kamithlihi syai'. Allah tak pernah serupa dengan sesuatu apapun. Tuan-tuan, kalau dia faham ayat ni, kita takkan dengar pada hari ni Allah itu ada tangan. Kita takkan dengar benda ni. Tuan-tuan, kalau dia fahamlah tuntutan daripada ayat tersebut, kita tak akan dengar orang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Sebagaimana yang disebut oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab dia Aqidah At-Tahawiyah, siapa-siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, maka ketahuilah dia telah kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak boleh kita i'tiqad Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia sama dengan sesuatu. Tak boleh sama sekali. Tuan-tuan, maka benda-benda lagu ni orang ramai tak memberikan perhatian, sehinggalah tuan-tuan dia hanyut dan juga larut, sehinggalah nanti pada hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau boleh, sebagaimana kita kuat dalam menghimpun harta dunia, tuan-tuan, Allah tegur manusia ni. Tuan-tuan, maksud kita bukan makna kata buang dunia, jangan. Tuan-tuan, dunia ni ada kepentingan untuk jambatan ke akhirat. Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak al-Mawarzi. Tuan-tuan, Abdullah ibn al-Mubarak ni dia adalah seorang yang sangat kaya, seorang abid yang beribadah kepada Allah, dan juga seorang mujahid yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni Abdullah ibn al-Mubarak. Tuan-tuan, Ibn al-Mubarak ni kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, tuan-tuan akan jumpa dengan perkataan seorang alim yang sangat besar yang nama dia Ibnul Mubarak. Tuan-tuan, Ibnul Mubarak ini adalah seorang ulama tasawuf yang besar. Tapi tuan-tuan perlu tahu, dia orang yang sangat kaya raya. Tuan-tuan, jadi kita tengok bagaimana satu orang yang kaya tetap boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tegur manusia tentang cari dunia ni, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Takatsur. Tuan-tuan, takatsur ni maksud dia apa? Saling memperbanyakkan. Dah banyak nak banyak lagi. Dan Allah Ta'ala tegur kepada manusia ni. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Kamu ni duk himpun dunia sehingga nak bawa masuk dunia ni ke dalam kubur-kubur kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ayat ni bukan suruh kita buang dunia, tidak sama sekali. Bahkan tuan-tuan, saya pernah sebut dalam kuliah di sini, sebahagian daripada syariat Allah ada yang perlu menggunakan kemampuan. Sebagai contoh, ibadat haji. Tuan-tuan, bukan semua orang yang boleh pergi haji kecuali orang yang ada duit. Sebab itu dalam syarat haji dia kata apa? Man istata'a ilaihi sabila.
Orang yang boleh pi haji ni siapa-siapa yang ada kemampuan atas dia. Tuan-tuan, di antara kemampuan adalah amwal, iaitulah duit dan juga harta benda. Baru layak dia pi haji. Kalau agak-agak tak kecukupan, tak berlaku tuntutan haji ni atas dia. Tuan-tuan, zakat ni pun macam tu juga. Tak semua orang yang dia boleh keluarkan zakat, kecuali orang yang ada lebihan harta. Tuan-tuan, maka dia pun mengeluarkan zakat. Ni contoh-contoh, tuan-tuan. Sebahagian daripada syariat Allah yang mana dia menggunakan perkara-perkara keduniaan. Tuan-tuan, Nabi tu ayat ni nak suruh buang dunia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tegur, kamu himpun dunia seolah-olah macam harta tu nak dibawa masuk di dalam perkuburan kamu, kata Allah. Tuan-tuan, macam yang kita sebut tak saat ni tentang cari duit, manusia cukup pandai, cukup berani. Tuan-tuan, sebab tu kita duk dengar kerana duit manusia rasuah. Berani manusia. Tuan-tuan, kerana duit manusia menyeleweng. Berani manusia. Tapi pasal apa? Di dalam dia nak mengesahkan Allah, pasal apa? Di dalam bab tuntutan Allah Subhanahu wa taala pada dia langsung tak bersungguh-sungguh dengan Rabbul Jalil yang selama ni memberikan nikmat kepada dia. Tuan-tuan, contoh lagi saya bagi. Orang nak sembahyang, tuan-tuan, wajib berdiri. Sembahyang fardu wajib berdiri, kecuali sembahyang sunat. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut di dalam kitab Majmu' bahawa sembahyang sunat boleh sahaja dia sembahyang dengan cara duduk. Tetapi orang yang tidak ada keuzuran, kemudian dia solat duduk pada solat sunat dia, maka dia akan mendapatkan separuh pahala sebagaimana orang yang sembahyang berdiri. Ni pada sembahyang sunat. Tuan-tuan, maknanya sembahyang sunat ni dia boleh buat dengan cara duduk, walaupun pahala yang boleh dekat dia separuh daripada orang yang boleh berdiri sempurna. Tuan-tuan, dia boleh duduk. Ada uzur, tak ada uzur, dia boleh duduk pada sembahyang sunat. Ni kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, tapi pada sembahyang fardu tak boleh. Kata Nabi SAW, salli qa'iman, sembahyanglah kamu dengan cara berdiri, kata Nabi SAW. Fa illam tastati', seandainya kamu berasa tak mampu, faqa'idan, pada masa tu sembahyanglah kamu dengan cara duduk, kata Nabi. Duduk pun tak boleh, ala jambin, maka dengan cara berbaring pun kamu boleh sembahyang. Tuan-tuan, persoalan dan masalah dia, ada orang yang kadang-kadang dia bawa kursi daripada luar, dia berjalan boleh, dia masuk, dia naik, mungkin dia naik pun pakai lift, tak apalah. Ni jalan daripada mula masuk pintu, jalan elok, tuan-tuan. Ni bukannya dekat ni, jauh ni. Kalau orang nak terkencing, nak terberak, tuan-tuan, nak taruh sampai ke bilik ayak tu, nak keluar pintu tu, jauh tu. Masjid Bukhari ni masya-Allah, dia boleh tampung jemaah dengan begitu ramai. Tuan-tuan, elok dia buat kursi, dia boleh berdiri elok, semua boleh. Tuan-tuan, tiba-tiba dia ambil mujuk, dia parking betul, ujung sana dia parking, kan? Dia parking, dia punya kursi dia, tahu-tahu dia terus duduk. Dalam keadaan dia masih lagi boleh berdiri. Tuan-tuan, perkara ni telah ditegur oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat nama dia Imran bin Hasin. Tuan-tuan, Imran bin Hasin, dia kena penyakit buasir, tuan-tuan, yang begitu teruk, yang begitu berat, yang menyebabkan Imran bin Hasin ni payah nak berdiri, tapi masih lagi boleh berdiri.
Cuma sukar bagi dia nak berdiri, susah bagi dia nak berdiri. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, ya Imran, salli qa'iman. Imran, sembayanglah kamu dengan cara berdiri, kata Nabi SAW. Sehinggalah ulama fiqh menyatakan, kalaulah dia boleh berdiri dengan sokongan benda, dia kena berdiri dengan sokongan tu. Kalau dia mampu untuk mengupah seseorang untuk sokong dia berdiri, kata ulama, hendaklah dia upah orang tu untuk bagi sokongan dia berdiri, kata ulama. Tuan-tuan, tapi jangan buat kita jangan buat upah orang, nanti ada kerja pula dia sokong orang yang semayang. Dia tak semayang pun duk sokong orang. Boleh RM50 dia pun cabut. Kan? Tuan-tuan, tapi itu contoh. Bila mana tuan-tuan kita tak ambil peduli, tuan-tuan, perkara-perkara yang seumpama tu, dia boleh membatalkan sembahyang, dia boleh membuatkan begitu teruknya sembahyang tersebut. Ini adalah kerana kita tak ambil peduli, kita tidak mendalami sungguh-sungguh. Sebagaimana kita cari keduniaan kita, sebagaimana kita cari perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan, bukan bermakna belajar semua sekali, tidak. Sebab tu kata dalam kitab ni, ilmu yang dia kena belajar, ma kallafal abdu, apa-apa yang Allah tuntut atas dia. Tuan-tuan, maknanya Allah perintah pada dia sembahyang, dia kena tahu ilmu macam mana mendirikan sembahyang dengan cara yang betul. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perintah kepada dia supaya dia berpuasa di bulan Ramadan. Tuan-tuan, dia kena ada ilmu sah batal berkenaan dengan puasa Ramadan dan bagaimana puasa hak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita nak kena ambil berat benda-benda lagu ni, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, yalah, kita ni kalau duduk dalam majlis ilmu, kadang-kadang kita suka kepada joke, kepada gurauan, kita suka kepada cerita-cerita isu semasa. Tak apalah, tuan-tuan. Tapi kita nak kena ambil peduli yang disebut oleh Nabi SAW ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu dia merupakan satu kefarduan. Apa dia? Yang Allah Subhanahu wa taala tuntut daripada manusia. Tentang pengalaman saya mengajar di masjid-masjid ni, ada satu tempat kita buka kitab sifat solat Nabi yang sahih. Tentang kitab tu diajak daripada ambil wuduk sampailah salam sembahyang mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya ajak cara ambil ayat sembahyang. Mula-mula mereka duk dengar cara ambil ayat sembahyang, tu dia mereka ngantuk. Tengok, ambil ayat sembahyang, Allah, ni aku belajar dah dulu ni, dah tahu. Tuan-tuan, bila kita terang berkomor-komor ni ada 3 cara. Boleh tengok di dalam kitab Al-Mishkat. Tuan-tuan, ada 3 cara berkomor-komor. Dan cara yang dibuat selalu, sering yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi berkomor-komor, Nabi buat lagu mana? Nabi tahan ayat macam ni, kemudian Nabi masukkan separuh ayat ke dalam mulut dia, separuh lagi dimasukkan ke dalam hidung dia. Itu baru sekali. Non, bila kita terang macam tu dengan dalil-dalil dia. Masa tu saya bawa orang perempuan saya, ada makcik seorang ni, dia kata rugi, dia kata umur dah 60 dah. Pasal apa makcik tak tahu cara sunnah yang macam ni. Makcik tinggal lama dah. Tuan-tuan, orang perempuan pun nasihat, lah ni tahu dah makcik, beramailah. Tuan-tuan, sebab itu pagi tadi kita baca satu ayat. Allah Ta'ala kata, kamu akan berjumpa dengan hari yaumul la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana anak penak tak memberikan apa-apa faedah, harta pun tidak memberikan faedah, illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati dia sejahtera, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir kita ikut SOP ya, insya-Allah. Kuliah pun setengah jam ya, lebih kurang macam tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang ni sambungan dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa-siapa yang berjalan pada satu jalan, yaltamisu fihi ilman, kerana dia nak mencari hanya satu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala ni bila dia wajibkan pada kita, dan Nabi sendiri pun wajibkan atas kita, menuntut ilmu itu satu kefarduan. Tapi bukan semua ilmu, tidak. Iaitulah apa-apa yang dituntut pada syarak kepada dia sahaja. Maka ada 3 tadi kita sebut. Mengesahkan Allah segala ibadat kita, dan yang ketiganya adalah tasawuf, iaitulah akhlak, penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala syarak mewajibkan kita, suruh kita ni pi ambil peduli, ambil pengetahuan, belajar apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu Allah menyediakan ganjaran pada orang tu. Tanda kita pi bukan pi saja, ni kita duk dengar majlis ilmu ni, tuan-tuan tengok apa yang Nabi kata. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa-siapa yang berjalan dengan satu jalan, yaltamisu fihi ilman, kerana dia nak mendapatkan satu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia keluar pada rumah dia pergi masjid, dia pergi kuliah duha, dia rajin mengaji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalan bagi dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syurga ni, masa Allah Taala buat syurga, malaikat kata dengan Allah, ya Allah, syurga ni kalau kamu buat macam ni, payah orang nak masuk. Tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan? Kenapa payah nak masuk? Kerana syurga ni dia dipagari dengan benda-benda yang tak disukai oleh manusia. Macam lah ni tuan-tuan, lepas solat Jumaat ada tazkirah lah pula, dia kata. Tuan-tuan, patutlah ni tuan-tuan kita dah boleh makan nasi ya. Patutlah ni dah boleh makan gulai dah. Ni saya baru nak kira saat lagi ni anak pi ajak makan mana, atau esok dia nak balik asrama dah. Kita pun kata ada ni, kita pi lewat sikit lah. Lepas-lepas ni baba ada apa, dia ada kuliah lepas tu. Tuan-tuan, patutlah ni dah boleh showroom bagus punya. Tuan-tuan, ada kuliah pula dia kata. Tuan-tuan, sebab itu syurga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipagari dengan benda-benda yang tak disukai oleh manusia. Tuan-tuan tengok, kita nak boleh kebaikan besar, bangunlah sepertiga malam. Tuan-tuan, sepertiga malam tu lah orang tengah lena. Tuan-tuan, waktu tu lah sedapnya kita berada di atas tilam kita. Tapi Allah Ta'ala kata, orang yang dapat menjauhkan punggung dia daripada tempat pembaringan dia, tatajafa junubuhum anil madaja'. Allah memuji orang yang alihkan punggung dia daripada tempat tidur dia kerana beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu syok tidur bila? Tanda waktu tu lah. Waktu tu lah. Pukul 4, pukul 5. Tu kalau dah kita nak kena bangun apa ni tidur, pasal apa? Pukul 5.48 subuh dah. Allah, tuan-tuan, syurga dia dipagari dengan benda-benda yang tak disukai oleh manusia. Bila malaikat tengok Allah buat neraka,
Malaikat kata dengan Allah, ya Allah, kalau macam ni lah keadaan neraka, senangnya hamba kamu nak masuk ke neraka. Dan tuan, kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, neraka itu dipagari ia bisyahawat. Dia dipagari dengan segala syahwat, dengan keselesaan, dengan ketenangan, dengan apa-apa yang disenangi oleh manusia. Hak tu pagak bagi neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka Nabi SAW kata, orang yang keluar daripada rumah dia mencari jalan untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan dia nanti esok untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama yang menghuraikan hadis ni, dia kata apa? Tuan-tuan, ai fid dunya bi ayyuwafiqahu lil amali salih. Dia kata Allah akan beri kepada orang ni kesenangan untuk dia beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni janji Allah, tuan-tuan. Orang yang dia cari majlis ilmu, Allah mudahkan dia jalan ke syurga. Di dunia lagi dah, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala amalan-amalan soleh untuk dia. Tuan-tuan, nak buat amal soleh ni dia bukan senang. Enggak, no? Bukan mudah nak buat amal soleh. Nak tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah, kui berat lagi. Tuan-tuan, lagi berat lagi. Tapi orang yang dia keluar semata-mata dia mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, Allah beri pada dia kemudahan untuk dia melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tu kerana tu ramai orang yang dia duduk dalam majlis ilmu, keluar nanti ada kesedaran daripada hati dia. Dan tu ni rahmat daripada Allah. Orang yang duduk di dalam majlis ilmu dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kata nanti pada hari akhirat, bi ayyusallika bihi tariqan la su'ubatan fiha wala haula ila an yadkhulal jannah saliman. Ulama kata, tuan-tuan, di dunia dia boleh beramal soleh, nanti di akhirat besok dia tak susah, dia tidak akan sukar untuk memasuki syurga Allah. Bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam syurga dengan begitu selamat, kata ulama. Pasal apa? Kerana dia keluar daripada rumah dia mencari jalan untuk mendapatkan satu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita semua adalah orang yang kuat riangnya untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu, dan mudah-mudahan semua daripada kelebihan ini boleh kat kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, tuan-tuan, kitab ni kita baca pada tiap-tiap hari Jumaat, minggu yang ketiga, subuh, dan juga pada tazkirah Jumaat macam ni. Kuliah biasa tiap-tiap hari Isnin. Yang tu kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu jadual saya lah. Kalau ustaz-ustaz yang lain, tuan-tuan tengok sendiri, dan kita gabungkan diri kita dalam majlis ilmu, maka kita diberikan kemudahan perjalanan kita nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.